Baik, untuk memahami angka pelancongan yang dikeluarkan DOSM semalam, kita bersama Haris Ashraf Asnan. Nabila, sudah tentu kalau kita nak meneliti angka yang ditunjukkan ataupun yang dikeluarkan oleh DOSM semalam, sebenarnya dilihat sebagai satu angka yang boleh dikatakan positif walaupun angka yang dikeluarkan itu berada pada kadar negatif. Pertumbuhan yang lebih baik tak kala kita melalui proses pemulihan COVID-19. Ini antara angka-angka pentingnya. Pertama sekali kalau kita meneliti dari segi akaun satelit pelancongan 2021, kalau kita teliti dari 2015 sebelum COVID-19 membawa kepada proses pemulihan 2020 dan juga 2021, perbelanjaan domestik terus menunjukkan peningkatan yang cukup ketara. Kerana pertamanya kalau kita meneliti dan juga memahami dari segi angka ketika proses pemulihan 2020 serta 2021, 2020 ketika peak COVID-19 itu, kemuncaknya COVID-19, dan kemudian tahun 2021 negara telah pun mula membuka ruang bagi rakyatnya untuk melancong di dalam negeri. Jadi angka domestik, perbelanjaan domestik menunjukkan peningkatan daripada 73.8% pada tahun 2020 kepada 97.4% pada tahun 2021, dengan perbelanjaan inbound ataupun pelancong yang masuk ke Malaysia adalah sekitar 2.6%. Apa yang boleh kita andaikan 2.6% ini apabila travel bubble ataupun gelembung pelancongan yang mula dilaksanakan secara berperingkat dengan pilot projeknya di Pulau Langkawi mungkin sedikit sebanyak menjadi penyumbang kepada 2.6% ini. Baik, sudah tentu kita mengharapkan tahun 2022 apabila sempadan negara telah pun dibuka, kita mengharapkan angka-angka ini terus menunjukkan nilai yang positif. Pada masa sama perlu kita teliti juga dari segi pelancongan inbound, iaitu pelancong luar yang masuk ke Malaysia ini, di manakah sumbangan ataupun wang mereka itu disalurkan ke mana? Pertamanya adalah pengangkutan penumpang 37.9% berbanding tahun 2020, total lockdown kita nampak hanya sekitar 17.6%. Makanan dan minuman 17.2% dan perkhidmatan khusus pelancongan negara adalah 16.9%. Kita teliti juga dari segi komponen utama perbelanjaan pelancongan domestik. Perbelanjaan pelancongan domestik membeli belah merekodkan angka yang tertinggi iaitu 53.1%, di mana pelancong domestik telah pun banyak ataupun melancong di dalam negara dan juga melakukan membeli belah shopping lah. Itu antara fokusnya pada tahun 2021, dan perbelanjaan untuk makanan dan minuman 15.9%, bahan api kenderaan pula sekitar 11.7%. Baik, kita nak teliti juga dari segi angka ataupun sumbangan kepada KDNK. Untuk tahun 2021, pelancongan, industri pelancongan menyumbang 12.8% kepada KDNK, dengan kalau kita bandingkan pada tahun 2020, ianya pelancongan menyumbang 14.1% dengan nilai secara keseluruhan iaitu 197.9 bilion berbanding tahun 2020 199.7 bilion ringgit. Tapi sekadar dari segi pertumbuhannya negatif 0.9%. Baik. Kita teliti juga dari segi komponen dari segi nilai ditambah kasar industri pelancongan seperti apa yang dinyatakan oleh Nabila tadi. Perdagangan runcit merekodkan 56.1% dengan makanan serta minuman 17.2%, manakala perkhidmatan khusus pelancongan negara adalah 15.1%. Baik, ada lagi angka-angka penting untuk kita faham. Guna tenaga, bagaimana proses pemulihan pasca COVID-19 ini membuka ruang untuk mereka yang mencari kerja, mengembalikan kembali sektor pelancongan. Guna tenaganya bagaimana? 15.1 juta orang terlibat dalam industri pelancongan negara berbanding pada tahun 2020 15.0 juta. Jadi dengan secara keseluruhannya 3.52 juta orang secara spesifiknya adalah untuk industri pelancongan, manakala 23.4% guna tenaga adalah terlibat secara langsung dalam proses ataupun di dalam sektor industri pelancongan ini. Sudah tentu kita mengharapkan angka mereka yang bekerja di dalam industri pelancongan ini terus meningkat.
sama ada dari segi sektor perhotelan, pemandu pelancong, banyak lagi sebenarnya kerana chain ataupun rantaian sektor pelancongan ini begitu luas, begitu besar untuk kita teliti dan juga fahami. Guna tenaga, kalau kita nak perincikan mengikut subsektornya, makanan dan minuman, mereka yang bekerja di dalam industri pelancongan, tetapi subsektornya untuk makanan dan minuman adalah 35.4%, terus menunjukkan peningkatan. Perdagangan runcit 33.6%, manakala perkhidmatan khusus pelancongan adalah 17.6%. Itu merupakan angka ataupun data-data penting untuk kita faham dan juga kita teliti. Dan sudah tentu angka ini kita tidak mahu terletak di sini sahaja. Moving forward, kita nak melihat bagaimana bajet 2023 bakal mengubah lanskap industri pelancongan.